بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، kata muallif hafizahullah ta'ala, katanya bermula ilmu, yakni ilmu syariah dan ilmu agama yang bersangkut paut ia ilmu syariah atau ilmu agama itu bersangkut paut dengan i'tiqad, dan yang bersangkut paut ia dengan amal atas wajah yang atam itu. Dan bermula mubtada ialah tu khabarnya, dia bagi jalan bagi amal, yakni jalan yang menyampaikan ia ilmu syariat itu kepada amal. Baik, jadi pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang maha mulia, dengan limpah kurnia-Nya, curahan rahmat-Nya, dapat kita menyambung kembali pengajian kita pada pagi ini. Jadi jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita duduk di
membincangkan mengenai kata hikmah yang kelima, yaitu hikmah ar-raslaniyah. Dia panggil kata hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Raslan ad-Dimashqi, ataupun juga disebut sebagai Syekh Arsalan ad-Dimashqi radhiyallahu anhu, yaitu beliau mengatakan bahawa al-ilmu tariqul amali wal-amalu tariqul ilmi wal-ilmu tariqul ma'rifati wal-ma'rifatu tariqul kashfi wal-kashfu tariqul fana'i. Itu asal perbincangan kita. Jadi dalam kata-katanya ini dia nak menerangkan apa? Artinya dia nak menerangkan dan juga nak menjelaskan kepada kita akan tariqas suluk ila Allah. Jadi kata-kata itu dia panggil bayanun li tariqis suluk ila Allah. Jadi kata-katanya itu ialah nak menerangkan kepada kita jalan kita nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ada cara dia. Kalau kita tahu kita alim sekalipun, tapi kalau tak tahu cara, tak jadi. Ini saya nak peringatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan. Dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat tidak mesti kita kena ada penunjuk jalan. Maka siapakah penunjuk jalan itu? Petunjuk jalan itu ialah syekh, yakni guru. Yang guru berarti kita kesemua, bagi siapa-siapa yang berkehendak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat tidak mesti dia kena ada guru yang menunjuk jalan itu. Sekalipun dia alim dah. Sebab tu Syekh Ibrahim ad-Dusuqi, seorang wali Allah yang besar di Mesir, beliau berkata, talabul syekh fit tariq wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Begitu. Maksudnya mencari guru di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib atas tiap murid. Wajib. Sekalipun murid itu daripada kalangan ulama-ulama yang besar, dia ulama besar lah, perlu lagi ke cari guru dalam perjalanan menuju kepada Allah? Ya, wajib. Pasal apa kata wajib? Pasal dia ulama dalam bidang lain. Mungkin dia ulama dalam bidang fiqh, tidak dalam suluk. Fiqh suluk lain. Mungkin dia alim dalam bidang, kita panggil apa? Dalam bidang nahwu, saraf, tapi tidak dalam suluk. Gitu. Maka perkara ini berlaku kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu.
Syekh Abdul Wahab Sya'rani dia alim dah, semua bidang ilmu dia alim, tetapi dia tidak alim dalam bidang suluk. Maka dia sendiri perlu kepada guru. Maka sebab tu Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni dia mencari gurunya yang bernama Syekh Ali Al-Ghawwas radhiyallahu anhu. Ini tentang Syekh Abdul Wahab tu alim. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali Muhammad bin Al-Ghazali, dia alim dalam semua bidang ilmu. Ilmu apa yang dia alim, sehingga digelarkan dia dengan Hujjatul Islam, dalil bagi orang-orang Islam. Tapi dalam bidang suluk dia tidak alim. Maka dia juga mencari guru suluk dia, yaitu yang bernama Al-Ustaz Abu Bakar Al-Warraq radhiyallahu anhu. Macam itulah juga tuan-tuan puan-puan, minta maaf kalau kita sebut tuan-tuan kebanyakannya cikgu. Cikgu apa? Cikgu matematik, cikgu apa? Sains, sejarah. Jadi cikgu tak payah mengaji dah. Kena mengaji. Tak mesti cikgu matematik dia alim tauhid. Tak mesti cikgu matematik dia alim fiqh. Tak mesti cikgu matematik bila dia jadi cikgu dia alim tasawuf. Tak mesti. Berarti dia juga kena mencari guru dalam bidang-bidang tersebut. Faham tak? Macam tu perumpamaan. Guru penting. Sebab tu ulama berkata, man lam yakul lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitanun. Siapa yang tidak ada baginya guru, maka gurunya itu ialah syaitan. Ini bahaya. Dalam perjalanan ni, suluk ni lebih-lebih lagi sangat-sangat bahaya. Kita perlu kepada guru. Dan begitu juga tuan-tuan, saya tak mau panjangkan benda ini, cuma nak sebut sebagai tiup semangat, dos penggalak. Bagi galak mengaji, tiup semangat. Baik, jadi mana? Jadi Al-Ustaz Abu Bakar Al-Warraq, Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq menyebut perumpamaan. Beliau berkata apa? Beliau berkata, Asy-syajaratul lati tanbutu bi nafsiha la tusmiru fa in asmarat fa thimaruha ghairu lazzatin. Ini cakap perumpamaan. Bahasa kita kata apa? Pokok yang tumbuh dengan sendirinya tidak akan berbuah. Kalau dia berbuah pun, maka buahnya tak sedap. Apa yang tuan-tuan faham? Itu dia belum disebut dalam perumpamaan. Asy-syajaratul lati tanbutu bi nafsiha. Pokok yang tumbuh dengan sendirinya, la tusmiru, tidak berbuah. Fa in asmaran, kalau pokok itu berbuah pun, fa thimaruha ghairu ladzatin, maka buahnya itu tidak sedap. Apa maksud? Maksudnya seorang yang ada ilmu, tapi dia berjalan dengan sendiri,
beramai sendiri. Contoh seperti dia beli buku. Dia beli buku kat kedai, baca buku sendiri, faham sendiri, beramai sendiri, tanpa dipimpin, diasuh, diterbiah, dididik oleh guru. Maka tak dapat apa-apa hasil. Itu mana pokok yang tumbuh sendiri tidak berbuah. Maksudnya pokok itu tumbuh sendiri, kemudian pokok itu tidak dibaca, tidak disiram air, tidak dipelihara oleh petani ataupun pekebun. Pokok itu tumbuh, tapi dia tak berbuah. Masalah macam itu juga seorang murid, seorang salik dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjalan dengan sendiri dia, tanpa dipimpin oleh guru, tanpa dididik oleh guru, tanpa diasuh oleh guru ataupun ditunjuk ajar oleh guru. Maka dia tak akan dapat apa-apa hasil faedah dalam perjalanannya itu. Baik, kita kata fa'in asmarat, kalaulah pokok itu berbuah juga, maknanya dia dapat juga hasil, tapi buahnya itu tidak sedap. Orang mengaji pun tak sedap. Macam orang mengaji, guru yang mengajar ni ibarat macam orang masak gulai. Kalau orang yang masak gulai itu dia pandai adun elok, garam cukup, rempah cukup, sedap makan, nak lagi. Tapi kalau dia buat tak elok sekali itu, aku tak makan dah. Macam tu juga guru. Bila guru ini dia diasuh oleh orang yang pandai mengadunkan dia, Masya Allah, sedap, ilmunya sedap didengar, ilmunya sedap dirasai. Itu penting kan perumpamaan. Sebab dia dididik, dia diasuh oleh guru-gurunya. Itu sedap didengar dan bahkan diterima oleh orang ramai. Sebab apa? Sebab dia ditarbiyah, dididik, dijaga, dipelihara. Maka ingat tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, kita jangan jadi anak yatim. Ini yang terakhir, panjang kalau nak bahas ni. Kita jangan jadi anak yatim. Tuan-tuan jadi anak yatim betul. Apa yang tuan-tuan faham daripada perkataan yatim? Mungkin di antara kita yang faham yatim ni maknanya anak pak yatim. Jadi aku ni anak pak aku nama yatim, itu bagi anak yatim. Itu sekaligus. Baik. Ada juga orang yang faham anak yatim ni adalah anak yang kematian bapa dia, yaitu alladzi la abalahu, orang yang tidak bapa, tidak ada ayah, tidak ada bapa, yakni ayahnya meninggal dunia, maka dia anak yatim. Tuan-tuan, perempuan, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, dalam ilmu, dalam perjalanan kita juga ada istilah yatim. Yakni dalam tasawuf dipanggil ada istilah yatim. Yatim dalam tasawuf maknanya apa? Maknanya alladzi la syaykha lahu walladzi la murabbiya lahu walladzi la mudzakkira lahu. Tiga. Yatim dalam tasawuf yaitu alladzi la syaykha lahu, orang yang tidak ada guru. Orang yang tidak ada guru itu yatim dalam tasawuf. Yang kedua,
alladzi la murabbiya lahu, yaitu orang yang tidak ada murabbi, tidak ada orang yang mendidik dia, tak ada, itu yatim dalam tasawuf. Dan yang ketiga, alladzi la mudzakkira lah, yaitu orang yang tidak ada orang lain yang tolong peringat dia ketika dia lupa, ketika dia lalai, dia leka, atau ketika dia hanyut dalam kelalaian dunianya, tak ada siapa yang memperingatkan dia. Itu mana orang yatim, anak yatim namanya. Itu dalam tasawuf. Ini tasawuf. Kesimpulannya, yatim dalam tasawuf ni apa? Orang yang tidak ada guru atau tidak ada murabbi, pendidik yang mendidik dia, atau orang yang tidak ada mengingatkan dia ketika dia lupa dan juga lalai. Kita jangan jadi gitu, tuan-tuan. Jadi yatim. Bahkan mesti kita ini kena ada bapa. Kita kena ada pak. Pak pula kena ada 3 jenis bapa. Pertama, kita kena ada bapa yang bapa keturunan, bapa yang melahirkan kita. Dan yang kedua, kita juga kena ada bapa yang mengajar kita, dia panggil bapa ilmu. Dan yang ketiga, kita juga kena ada bapa yang mendidik kita, itu orang panggil bapa tarbiyah. Jadi artinya apa? Kita kena ada 3 guru. Dia panggil syekhul ta'lim, guru yang mengajar kita. Dan yang kedua, kena ada syekhul tarbiyah. Dia panggil guru-guru yang mendidik kita, yang memperingatkan kita ketika kita lalai dan lupa. Dan yang ketiga, kita kena ada syekh tarqiyah, maknanya guru yang meningkatkan tahap kerohanian kita, meningkatkan lagi tahap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan teratur ya. Kena ada penggalak pencetusnya bagi tingkatkan lagi keyakinan pada Allah. Gitu. Baik. Maka 3 perkara ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang berbunyi al-aba'u salasah. Bapa itu 3. Abun waladaka, bapa yang melahirkan kamu. Wa abun 'allamaka, bapa yang mengajarkan kamu. Wa abun rabbaka, bapa yang mendidik kamu. Ini penting. Baik. Jadi ingat, dalam perjalanan kita balik kepada tajuk, dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah, dia panggil suluk, tariqus suluk ila Allah, jalan nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti kita kena ada orang yang memimpin kita, mengasuh kita, dan juga menunjuk jalan yang betul kepada kita. Jadi dalam perkataan ini, Syekh Arsalan Ad-Dimashqi, dia nak menerangkan bagaimana jalan dia. Maka dia kata, tengok, bermula ilmu. Ilmu apa? Dia tafsir, yakni ilmu syariah dan ilmu agama. Itu satu makna lah tu. Ilmu syariah itulah ilmu agama. Orang mengaji ibarat dia panggil atau tafsir. Dan ilmu agama itu dia panggil atau tafsir.
Mana dia nak tafsir? Apa dia ilmu syariat? Ilmu agama ni. Gitu. Dia panggil nak tafsir. Jadi bila kita sebut ilmu agama, maka jangan lupa, tuan-tuan dah pelajari dah, bila kita sebut agama, dia pecah dua kan. Dia pecah dua. Ada usul, ada furu'. Betul orang panggil usuluddin. Ada furu'uddin. Maka dia sebut di sini ilmu agama yang bersangkut paut ia ilmu agama itu dengan i'tiqad. Ini kita panggil apa? Usuluddin. Ini dia panggil ilmu usuluddin. Mana ilmu agama yang sangkut paut dengan i'tiqad. Bila sangkut paut dengan i'tiqad, dia sangkut paut dengan tiga perkara, iaitu mana? Ketuhanan, kenabian, dan sam'iyah. Sangkut paut. Itu yang kita dah mengaji dah, tauhid sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah, yang harus pada Allah. Demikian jugalah yang wajib bagi sekalian Rasul, mustahil atas mereka itu, yang harus pada zat mereka itu. Semua tu masuk dalam bab i'tiqad. Dan begitu juga perkara sam'iyah. Itu kita tak bincang lah tu dari mengaji lah. Baik. Dan yang bersangkut paut ia dengan amal. Ni dia panggil apa? Furu'. Hak sangkut paut dengan amal, jadi dia panggil furu'uddin. Itu cabangan agama, iaitulah ilmu fiqh. Ingat. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ilmu syariat, yakni ilmu agama yang bersangkut paut dengan i'tiqad dan juga yang bersangkut paut dengan amal itu, kita amal atas wajah, ini atas bentuk, atas jalan yang atam, yang sempurna. Atam itu bahasa Arab, bukan nama orang. Kita kata atam nama orang belakang. Ini atam maknanya yang sempurna. Yang sempurna. Atas wajah yang sempurna itu mana? Ialah jalan bagi amal. Apa maksud tuan-tuan? Maksud kataan ini, maksudnya tidak sah amalan. Kalau tuan-tuan nak buat amal, kan, maka amalan kita tak sah, melainkan dia terhenti sahnya atas ada ilmu syariat. Artinya bila mana kita nak melakukan amal, yang di mana amalan ini jalan kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita nak menuju kepada Allah melainkan dengan ilmu syariat. Maksudnya apa? Kita kena faham, kena mengerti, kalau boleh menguasai ilmu i'tiqad dan juga ilmu furu', ini fiqh. Kalau orang tanya kita, sekadar mana tu yang mesti kita kena tahu ilmu i'tiqad ni? Sekadar mana pula yang mesti kita kena tahu ilmu amal ni? Maksudnya ilmu furu' ni. Mudah ya jawab, sekadar lepas berdoa. Cukup dah. Bukan nanti mengaji i'tiqad sampai jadi alim besar dah. Kalau sampai alim besar bagus lah. Tapi kalau kita tak mampu, sekurang-kurangnya bagi lepas berdoa. Begitu juga dengan kita mempelajari ilmu fiqh. Kita nak mengaji sampai kita jadi buka kan? Tak boleh, tak mampu. Kita nak habis bagi lepas fardu ain cukup. Tu kerana apa? Lepas fardu ain pada bab ilmu tauhid, lepas fardu ain pada ilmu fiqh, cukup dah untuk apa? Mengesahkan amalan kita tu ya. Baik, orang tanya pula, dekat mana fardu ain ilmu tauhid ni?
Dekat mana fardu ain ilmu fiqh ni? Payah dah bang. Cuma kita tak secara umumnya gini, fardu ain ilmu tauhid. Bagi tahu tu sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus pada Allah dan pada Rasul. Lepas tu tahu perkara sam'iyah cukup. Kan? Lepas tu perbandingan agama khilaf itu khilaf ni tak tahu tak apa dah tu itu masuk dalam fardu kifayah. Kan? Itu fardu ain. Kalau orang tanya kita pula, tak mana pula fardu ain pada ilmu fiqh? Tahu halal haram, sah, batal, cukup dah. Buat ni halal, buat lagu ni haram. Ni buat lagu ni sah, kalau buat lagu ni batal, cukup dah. Tahu halal haram, sah, batal pada ilmu fiqh, cukup dah. Lepas dah fardu ain. Barulah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baik. Kemudian tentang lima dia orang. Dia kata apa? Yang ni jalan yang menyampaikan yang ilmu syariat itu kepada amal. Maknanya kita nak beramal kena ada ilmu. Macam mana nak beramal dengan tidak ada ilmu? Jadi orang yang beramal dengan tidak ada ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Faham tak? Inilah dalam matan Subhan. Syekh Ibn Ruslan juga sebut apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, dia beramal rajin tapi tak ngaji. Allah sayang. Beramal rajin, puasa sunat rajin, baca Quran rajin, apalagi lah bangun malam rajin, tapi ilmu tak ada. Maksudnya dia beramal tanpa ada pengetahuan. Buat dia. Maka ulama sebut a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan-amalannya itu ditolak, tidak diterima. Pasal ini pasal ini. Pasal terhenti satu-satu amalan itu terhenti atas sah ilmu dia. Bila ilmunya sahih, maka amalannya sah. Itu mudah cakap. Contohnya macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pelajari kitab fiqh dalam bab syarat sah sembahyang. Kalau kita mengaji dalam kitab Muniyatul Musalli, Syekh Al-Fatani dia sebut syarat sah sembahyang itu ada 9. Salah satu daripada 9 apa? Ma'rifatu dukhulil waqti. Artinya mengetahui masuk waktu sembahyang. Maknanya orang itu bila dia nak sembahyang, syarat dia kena tahu masuk waktu sembahyang. Maka mengetahui masuk waktu sembahyang itu dengan 2 cara. Wa imma dengan yaqin ataupun dengan zon. Zon yang terjadi daripada ijtihad. Yakin masuk waktu ataupun dengan zon, tapi zon yang terjadi daripada ijtihad. Kita ijtihad baru boleh sembahyang. Baik, tiba-tiba kita sembahyang, Allahu Akbar. Orang tanya sembahyang tadi masuk waktu. Aku tak tahu pun masuk. Sah tak? Tengoklah kitab Muniyatul Musalli. Syaitan kata tidak sah. Pasal dia sembahyang tidak mengetahui masuk waktu. Ini orang panggil nak beramal. Sembahyang tu amal, tapi tak ada ilmu. Dia kata aku pakai sembahyang lah, aku tak ambil tahu masuk ke tak masuk, aku pakai sembahyang ya. Sah dah amal? Tidak sah. Ini orang panggil dalil kata satu amalan terhenti atas ilmu. Kan mesti kena tahu dulu
Bahkan Syekh Daud juga sebut dalam kitab fiqh tersebut, dia kata apa? Seorang yang semayang dengan tidak mengetahui masuk waktu, sekalipun berbetulan masuk waktu, tidak sah. Walaupun masuk waktu, tapi dia tak ambil tahu pasal masuk waktu, pun tidak sah semayang. Faham tak? Ni nak bagi tahu ni. Terhentinya satu amalan atas ada ilmu, atas ada pengetahuan. Jadi kalau kita nak beramal tak ada ilmu, tak sah, tidak diterima. Ini yang Syekh Ruslan sebut, amalu mardudah la tuqbal. Amalan-amalannya itu ditolak, tidak diterima. Pasal apa tak diterima? Kerana dia beramal tanpa ada ilmu syariat. Okey, ini satu. Maknanya tuan-tuan, dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah, syarat yang pertama, ini syarat yang pertama, kena ada ilmu. Satu. Ini kita pergi yang kedua pula. Tengok dia kata. Dia kata, dan bermula beramal dengan ilmu tersebut. Kita beramal dengan ilmu tersebut. Ilmu apa? Iaitu ilmu tersebut, ilmu syariah dan ilmu agama, i'tiqadan imtisalan, yakni menjunjung dengan segala anggota, ijtinaban, lagi kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, wa ikhlasan, dan juga ikhlas. Maknanya beramal semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ini dia bagi apa? Ialah jalan bagi ilmu. Lagu hutang beli lah. Tadi dia kata ilmu itu jalan bagi amal. Lepas tu pula dia kata beramal itu jalan bagi ilmu pula. Kau mana? Jadi adakah ilmu pertama dengan ilmu yang kedua tu nafsu syai', dia bagi benda yang sama? Tak, tuan-tuan. Jawabnya lain-lain. Jawabnya lain-lain. Jadi ilmu pertama iaitu ilmu syariat. Ilmu yang kedua bukan syariat, sebab itu dia urai. Tengok, yang ilmu al-haqiqah, iaitu lah ilmu hakikat, itu ilmu laduni. Ini nak faham lagu mana ni? Kita tak sakalut. Kita nak faham lah. Nak faham lagu mana? Dia begini, dengar baik-baik. Jangan lupa perbincangan kita. Perbincangan kita ialah jalan nak sampai kepada ma'rifat. Jadi jalan nak sampai kepada ma'rifat ni dia ada step dia. Maknanya satu langkah, satu tahap ke satu tahap. Jadi tahap pertama kita kena pelajari ilmu syariat dulu. Itu pertama sekali itu kena pelajari syariat dulu. Lepas daripada kita pelajari ilmu syariat, kita beramal dengan ilmu tadi. Faham tak? Dua atau nombor dua. Setelah kita beramal dengan ilmu tadi, syaratnya dua. Syaratnya kita beramal tadi imtisal. Jadi sebut tadi kan imtisalan. Aku beramal ni kerana junjung perintah Allah. Jangan ingat kerana lain. Itu mana imtisal. Aku beramal dengan ilmu yang aku pelajari ini kerana menjunjung perintah Allah. Itu namanya imtisal. Baik.
Kemudian aku beramal ini juga ikhlasan. Disebut tadi kan, kerana ikhlas, mata-mata kerana Allah. InsyaAllah bila tuan-tuan pelajari ilmu syariat, kemudian tuan-tuan beramal pula dengan ilmu syariat, beramal kerana Allah, menjunjung perintah Allah, ikhlas kerana Allah, insya-Allah tuan-tuan akan dapat ilmu haqiqah. Ilmu hakikat ni tiga, nombor tiga. Jadi nak dapat hal ni, kena hal ni. Dapat ilmu hakikat. Ilmu hakikat tu ilmu apa? Laduni. Disebut tu, iaitulah ilmu laduni. Kita urai dah dulu kan ilmu laduni, jangan lupa. Secara umumnya ilmu yang anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak ada ilmu laduni? Nak kan? Mesti kena cari tuan-tuan. Laduni kita boleh usaha. Walaupun hakikatnya dia ada anugerah, tapi dia ada jalan usaha untuk kita mendapat dan memperolehinya. Tuan-tuan, saya syorkan kalau boleh cari satu kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, namanya Ar-Risalah Al-Ladunniyah. Kitab ni kitab Arab, tapi jangan sedih, kan tuan-tuan ngaji Arab. Tapi kalau takkan mengaji Arab, wahumahum tak jadilah. Sebab Imam Ghazali ni bahasanya tinggi, dia orang falsafah, filosof dipanggil. Tapi jangan bimbang, kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Rumi. Tuan-tuan boleh cari, ada nama Rumi dia juga Ar-Risalah Al-Ladunniyah. Rumi, dirumikan. Kalau tak silap saya ditulis di salin semula oleh apa tu? Hamdan Hamid ke? Hamdan Hamid ke? Dia nama dia yang penulis tu. Ataupun tuan-tuan boleh type dalam Facebook kan, tulis Ar-Risalah Al-Ladunniyah bagi Imam Ghazali. Nah, insya-Allah ada PDF dia, boleh copy. Tak copy pun tak mau, ada yang PDF. Baca risalah itu. Cuma saya nak terangkan dalam satu tajuk yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Ladunniyah yang saya tengok dalam Arabnya. Dia ada orang panggil kaifiyah tahsil. Dia panggil cara nak menghasilkan ilmu laduni. Tengok ni, dia sebut situ. Jadi saya sebut secara ringkas perkongsian pada pagi ni oleh kerana tajuk ni saya sebutlah kan. Kalau tak masuk tajuk saya tak sebut. Oleh kerana tajuk ni saya sebut laduni. Jadi Imam Ghazali dia menerangkan kan, cara sistem pengajian ni dia ada dua bentuk. Dua bentuk. Pertama dia panggil pengajian insani. Pengajian insani. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia tu, dia panggil At-Ta'allum Al-Insani. Panggil At-Ta'allumul Insani. Nama dia. Bahasa kita panggil pengajian insani. Kalau terjemahnya pengajian kemanusiaan. Tak faham apa dia pengajian kemanusiaan, mengaji bab manusia kan? Tak. Maksud pengajian insan ini ialah pengajian proses pengambilan ilmu menerusi kita mempelajari daripada orang lain. Jadi seperti murid dia mempelajari ilmu daripada seorang guru. Itu namanya ta'allum insani. Jangan kita nak murid belajar pada tok guru kita. Tok guru kita juga belajar daripada tok gurunya. Tok gurunya belajar daripada guru-gurunya. Sampailah
ke atas sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil menerusi pembelajaran, menerusi pengambilan ilmu dari seorang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka guru yang besar sekali, mursyid yang azam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Ini ilmu yang macam ni dia panggil ilmu apa? Kena faham istilah. Imam Ghazali kata ilmu ini namanya ilmun kasbiyun. Ini namanya ilmu yang jenis usaha. Kita usaha belajar. Ini kasbi namanya. Baik. Ataupun juga dipanggil ilmu darsi. Ilmu dars. Dars itu bahasa Arab, sin, darsun, maknanya belajar. Mudarris, guru yang mengajar. Itu. Baik. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali sebut ada satu lagi ilmu yang namanya, ada satu lagi pengajian yang namanya ta'allum rabbani. Tadi ta'allum insani. Ini namanya ta'allum rabbani. Kalau kita terjemahnya ta'allum rabbani, maksudnya pengajian ketuhanan. Pengajian ketuhanan. Apa makna pengajian ketuhanan? Apa makna pengajian ketuhanan? Maksudnya, tuan-tuan puan-puan, pengajian ketuhanan ni adalah pengajian ataupun pengambilan ilmu menerusi ilham, campakkan terus dari Allah Ta'ala ke dalam hati hamba. Dia faham tak? Ta'allum rabbani ini maksudnya pengambilan ilmu dengan dicampak atau campakkan ilham Allah terus ke dalam hati hamba dia. Itu namanya ta'allum rabbani. Maka ta'allum rabbani ini tuan-tuan, dia tidak belajar melalui atau menerusi guru. Dia terus Allah Ta'ala ilham terus, campak terus. Maka ilmu inilah namanya ilmu hakikat. Ini yang namanya ilmu laduni. Laduni itu mana? Terus, ilmu yang terus datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada perantaraan belajar. Campak terus. Baik. Maka bila kita pergi kepada ini, Imam Ghazali dia faham dahulu di sini. Kan artinya pengambilan ilmu ataupun cara pembelajaran ilmu ni ada dua menerusi, dua cara, ataupun bahasa kita panggil ada dua saluran dia. Ada saluran dengan kita belajar, usaha belajar, ada saluran dengan anugerah. Faham tak? Tapi ni Imam Ghazali dia tekan ada buat dua dah tadi. Ta'allum insan, ta'allum rabbani ni orang tanya, boleh tak kita usaha? Maka Imam Ghazali kata boleh dengan jalan usaha. Kita usaha untuk nak mendapat ilmu ni boleh, iaitu dengan kita mengerjakan 3 perkara. Kalau tuan-tuan buat 3 perkara ni, insya-Allah kemungkinan besar tuan-tuan akan dapat laduni. Laduni. Apa dia 3 perkara? Yang pertama yaitu mempelajari semua ilmu syariat. Kita belajar habis semua.
Tauhid kita belajar, Fiqh kita belajar, tasawuf kita belajar. Lepas pertong ini Nahu belajar, Saraf belajar, Balaghah, Bayan ma'ani badi belajar, Mantiq belajar, kan? Semua lagi lah ilmu-ilmu yang 12 ilmu belajar semua. Baik belajar, takkan belajar saja tuan-tuan. Maka Imam Ghazali kata, bila kita belajar, kalau boleh kita menguasai semua ilmu itu. Kalau tak belajar saja, tak kuasai, jadi jangan kita tanya nak, belajar dah nahu, aku belajar nahu 6 tahun. Cuba tanya fa'il hukum dia apa? Tak tahu, lupa dah. Tak jadi dah. Maknanya belajar dah bahasa Arab. Oh, saya belajar bahasa Arab kat Ustaz Sa'ad. Orang panggil berapa tahun? 10 tahun. Zahaba mana apa? Tak lupa. Tu dia. Tak jadi kita. Jadi kita belajar kena menguasai. Baru jadi. Belajar nahu, kuasai nahu. Belajar saraf, kuasai saraf. Belajar lughah, belajar bahasa, kuasai bahasa. Baik, kita nak kuasai itu berapa peratus? Ini mahu tadi. Sebab semua kita belajar, bukan mesti kita semua kita menguasai. Jangan tonton, saya sendiri belajar. Tonton belajar bahasa Arab. Bukan saya kuasa bahasa Arab 100%. Tapi sekurang-kurangnya kita menguasai 90% ke, 80% ke, 70%, paling minimumnya 50%. Paling kurang kita kuasai 50% daripada ilmu syariat yang kita pelajari, insya-Allah. Kalau kita belajar tauhid, kuasai dia 50%. Kalau 100% lagi bagus. Lagi bagus. Kalau kita belajar nahu, kuasai nahu 50%. Kalau 100% lagi bagus. Lagi bagus. Paling kurangnya kuasai semua ilmu yang kita pelajari 50%. Apa gunanya kita kuasai? Selagi tak nampak, insya-Allah. Kalau tak nampak juga memang tak nampak pun. Yang kedua, kan saya sebut tadi ada 3 kan. Imam tadi sebut ada 3 benda. Yang kedua apa? Setelah kita mempelajari ilmu syariat, yang kedua kita kena amalkan, praktik. Praktik ni lah dalam bahasa sufi dia panggil apa? Riyadhah mujahadah. Itu yang namanya tu. Maknanya seorang itu kalau dia pelajari kaedah saja, tapi dia tidak buat latihan, tak jadi, dia tak praktikal, tak jadi. Macam yang kita nak, kita belajar ni bagi muslimat lah. Kita belajar cara nak buat nasi biryani. Belajar kuasa biryani kena buah ni, buah gini. Tapi duk balik simpan yang menu tu, tak pernah praktik pun. Kita boleh ingat tak? Tak boleh. Kita boleh tahu tak mana kekurangan kita, kesilapan kita, tak boleh. Tapi bila kita praktik, tiap-tiap hari duk praktik benda tu, duk main-main, duk asah-asah dia, mahir dah. Dia bertambah lagi kemahiran. Pisau kalau tumpui, tiap-tiap hari kita duk asah dia, asahnya tajam. Macam itulah juga dengan ilmu. Ilmu kita pelajari 20 tahun dulu, lepas tu kita tinggal lama dah, kita tak main dia. Ingat tak? Tak ingat tak? Jangan saya banyak juga lupa ilmu nahwu saraf. 30 tahun dah tinggal tak main. Ingat pun 70-80% gitu, 100% tak ingat. Sebab apa? Kita tinggal lama. Tinggal lama. Tapi kalau duk main benda tu tiap-tiap hari, cuba tengok dia mahir.
Bila mahir, di situlah akan timbul satu formula pula yang baru. Cuba tuan-tuan tengok dan lihat. Seorang pensyarah, dia menjadi pensyarah di universiti selama 20 tahun ataupun 30 tahun. Duk mengajar subjek yang sama ya. Mahir tak dia? Mahir jadi pakar. Faham tak? Sebab dia masuk kelas macam benda tu ya. Tiap-tiap hari main belajar baru pun ulang benda tu juga belajar hari. Main belajar baru pula ulang benda tu sampai 2-3 tahun. Lekat terus dalam fikirannya. Kadang-kadang dia boleh buat pula formula baru pula. Hasil daripada gabungan. Ini syarat yang kedua. Baik, di situ dia bagi kalau dalam konteks tariq ila Allah, perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena riyadhah. Latih tu bagi diri dia sendiri dan kena mujahadah dengan nafsu, insya-Allah. Mujahadah ni lah nama dia tadi ni, amal. Riyadhah, mujahadah tu lah namanya, amalkan dengan ilmu yang kita pelajari. Faham tak? Bila kita amal, dapat dah hasil. Dapat dah hasil dia. Sebab amal ni kerja. Bila kita buat kerja, dapat dah hasil kerja. Dapat ke tak? Tuan-tuan dah buat kerja sebulan, dapat dah gaji. Gaji tu hasil ke tu? Hasil pada kerja. Gitu. Ini pun gitu, bila kita riyadhah, kita mujahadah, hasil daripada riyadhah mujahadah itu ilmul haqiqah. Yang ketiga, dapat hakikat, dapat laduni. Jadi nak dapat ni lah Imam Ghazali kata kena syarat yang ketiga. Tadi syarat pertama menguasai ilmu syariat, syarat yang kedua kena mujahadah riyadhah, praktikal, dan syarat yang ketiga bertafakkur. Bertafakkur. Apa makna bertafakkur? Berfikir, kaji. Kita buat kajian. Tapi tuan-tuan kena ingat, Imam Ghazali kata kita nak bertafakkur, dia ada syurut dia. Artinya dia ada syarat-syarat tafakkur. Tak boleh kita lari daripada syarat tafakkur. Kalau kita lari pada syarat tafakkur, kita tak akan dapat apa-apa. Ataupun yang kita dapat hanya sia-sia. Silari bulan binasa. Silari bulan binasa. Kosong. Kerana apa? Kerana akal kita tentang terbatas. Ada hadnya. Ada hadnya. Cuba kita perhatikan terbatasnya akal kita. Cuba kita perhati pada hadis sabda Nabi SAW. Nabi kita bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Ini mengikut satu riwayat. Nabi kata berfikirlah oleh kamu pada ciptaan kejadian Allah. Jangan kamu berfikir pada hakikat Allah, maka kamu akan binasa. Daripada hadis ini tuan-tuan faham, Nabi kita suruh kita fikir pada ciptaan Allah. Nabi larang jangan fikir pada hakikat Allah. Di sini kita boleh faham dah. Fikir ni ada yang boleh sampai, ada yang tak boleh sampai. Hak zat Allah terbatas. Akal kita tidak boleh fikir tak sampai. Hak kejadian ciptaan Allah ada yang boleh sampai, ada yang tak boleh sampai fikir akal kita. Mana? Cuba kita tengok. Kita fikir, langit Tuhan buat langit sebatang tiang pun tak ada. Siapa boleh fikir? Tuhan buat gena langit ni tak pernah jatuh atas kepala kita. Tiang sebatang pun tak ada, duk tongkat. Boleh fikir tak? Boleh fikir.
Tak usah fikir jauh lah, fikirkan diri kita sudah. Kita adalah roh, ada roh. Tak mana roh kita pun tak boleh fikir. Itu maknanya fikiran kita terbatas. Bila terbatas, di sinilah Imam Ghazali kata, nak berfikir ada syurutut tafakkur. Dia ada syarat-syarat berfikir. Maka syarat berfikir ni apa dia tuan-tuan? Setengahnya, kita tidak boleh menyalahi bagi Al-Quran dan juga sunnah, yakni hadis. Kalau fikiran kita sampai menyalahi Al-Quran dan hadis, maka akan jadi rosak. Sebab tu rosaknya Mu'tazilah. Dan kita ngaji sebab tu puak Mu'tazilah rosak. Sebab mereka mengutamakan dalil akal daripada dalil Al-Quran dan hadis. Fikiran mereka terlebih terlajak sangat. Itu terlalu. Seperti kalau kita mengaji dalam tauhid, contohnya kita mengaji dalam sifat iradat. Allah Ta'ala menghendaki dengan menentukan semua perkara yang berlaku dalam alam ni, semuanya kehendaki Allah, ditentu oleh Allah. Maka kita pilih apa yang berlaku dalam alam ni, baik pun berlaku, tak baik pun berlaku, semuanya ditentu oleh Allah. Baik. Kalau itu kata, bila kata baik itu Allah Ta'ala kehendaki, maknanya Tuhan suruh kita buat baik. Ya. Patut jahat pun Tuhan kehendaki juga. Maknanya Tuhan suruh kita buat jahat. Ini kena letak pada kaedah syarak. Ni tafakkur mesti letak pada kaedah syarak. Quran kata gina, Inna Allaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tak suruh buat jahat. Di sini kaedah kita di Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa tak lazim daripada Tuhan kehendaki Tuhan suruh. Mu'tazilah kata tak. Bila Tuhan kehendaki Tuhan suruh. Artinya bila Tuhan kehendaki maksiat, mana Tuhan suruh kita buat maksiat. Ini bercanggah dengan dalil Al-Quran. Tuhan tak suruh kita buat fahsya dan munkar. Faham tak? Ini dia panggil syurutut tafakkur. Mana syarat kita nak berfikir mesti tak berlari daripada Al-Quran dan hadis. Yang ini tadi syarat. Yang kedua, syarat kita nak tafakkur mesti tafakkur tadi mengikut qawaid. Dia panggil kaedah ilmu syariat yang kita pelajari tadi. Ini fungsinya. Pasal apa disuruh kita menguasai semua ilmu syariat? Kerana syarat yang ketiga, tafakkur. Bila nak tafakkur, mesti tak boleh lari daripada qawaid ilmu syariat. Bila lari pada kaedah syarat, lingkup. Macam kereta api, lari pada rel dia, apa jadi? Terbalik. Faham tak? Faham ke tak? Tak anggur pun menentu. Tiga ni kalau tuan-tuan buat, insya-Allah. Maka orang yang tak tafakkur ilmunya tak berkembang. Orang yang nak bagi berkembang ilmunya mesti tafakkur mesti mengikut qawaid kaedah syariat, baru ada perkembangan. Perkembangan ni Tuhan ilhamkan ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Ni namanya laduni. Jadilah habis itu. Kemudian katanya, dia kata, dan maka ia ilmu laduni itu afdal daripada ilmu kasbi. Situ dulu. Allahu'alam. Sikit-sikit tak apa tuan-tuan. Memang cara kita mengaji gitu. Sikit-sikit tapi kita nak faham banyak. Faham luas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب